tajuk kita pada hari ini berkaitan dengan akhlak. So, apakah benda pertama yang lalu dalam fikiran awak berkaitan dengan akhlak? Terima kasih saudari Iman. Okey, sebenarnya akhlak merupakan satu perkara yang penting dan menjadi asas yang utama dalam ajaran Islam dalam membentuk pada manusia. Bukan itu saja, akhlak juga mempunyai pengaruh yang amat besar terhadap diri seseorang Muslim. Betul juga, Liz. Akhlak merupakan tonggak kekuatan masyarakat dan seseorang dengan. Bukan itu saja, cemerlangan sebuah tamadun amat dipengaruhi oleh akhlak ini. Oh, faham. Jadinya umat Islam haruslah mempunyai akhlak yang baik atau lebih spesifiknya melandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah untuk membentuk tamadun manusia. Betul tak? Okey guys, kita nak sembang apa je tentang akhlak ni. Kita cakap pasal definisi. Akhlak dari segi bahasa berasal dari perkataan huruf kaum yang bermaksud perilaku, perangai atau tabiat. Konsep akhlak mulia dalam Islam terkandung dalam risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sendiri tahu. Ia terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Semuanya daripada perbuatan dan gaya hidup Nabi Muhammad SAW sendiri. Perbezaan antara akhlak Islam dan bukan Islam. Dari perspektif akhlak Islam, ia melandaskan daripada Al-Quran dan Sunnah dan menjaga batas antara pergaulan lelaki dan perempuan dan menjaga batas aurat. Manakala dari perspektif bukan Islam, melandaskan dari fikiran manusia semata-mata dan tidak menjaga batas antara lelaki dan perempuan dan tidak menjaga aurat dan lainnya. Contohnya, akhlak kepada Allah SWT dan manusia. Contoh untuk akhlak kepada Allah SWT ialah sentiasa mentauhidkan Allah SWT, takut kepadanya dan sentiasa bertawakal. Bagi akhlak kepada manusia pula, kita berbuat baik kepada semua orang dan sentiasa menolong orang lain. Akhlak terbahagi kepada dua, which is akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah ialah sifat yang baik dan terpuji. Contohnya seperti jujur, pemaaf, amanah, tawaduk, tawakal dan sebagainya. Tetapi berbeza pula dengan sifat mazmumah, which is sifat yang dibenci dan tidak disukai. Contohnya menipu, berbohong, berkata kasar dan seumpamanya. So, welcome to my part, which is isu dan senario berkaitan keruntuhan akhlak dalam kalangan umat Islam di Malaysia. Jadi, sebagaimana kita sedia maklum, isu dan keruntuhan akhlak hari ini Jadi, sebagaimana kita sedia maklum, isu keruntuhan akhlak dalam golongan dan generasi hari ini berada di ambang kritikal. Di mana tidak kira usia, golongan maupun bangsa, hampir semuanya mempunyai masalah yang sama, iaitu akhlak. Banyak punca dan kesan negatif, tetapi banyak juga solution dan cara mengatasi untuk mendapatkan kesan positif. Nak tahu bagaimana? Mari kita saksikan. Terdapat beberapa punca peningkatan keruntuhan akhlak di kalangan umat Islam di Malaysia. Ia terdiri daripada pengaruh rakan sebaya, pengaruh media sosial, kekurangan didikan agama dan kelonggaran undang-undang di Malaysia. Dari aspek pengaruh rakan sebaya, kebanyakan remaja yang beragama Islam sering cenderung dalam melakukan aktiviti negatif seperti merokok atau berlepak di pusat hiburan. Hal ini disebabkan segelintir ibu bapa pada zaman kini sering mementingkan pekerjaan mereka daripada pendidikan atau pembentukan akhlak anak mereka. Selain itu, kekurangan didikan agama akan menyebabkan umat Islam pada hari ini terlalu ambil mudah dan sambil lewat terhadap didikan agama. Hal ini kerana ibu bapa pada masa kini tidak memupuk gaya hidup Islam pada anak muda, malah lebih memupukkan gaya hidup barat kepada mereka di usia yang muda, sehinggakan mempengaruhi tingkah laku mereka pada masa kini. Seterusnya, pengaruh media massa merupakan salah satu punca utama terhadap mempengaruhi keruntuhan akhlak. Dengan adanya kepelbagaian media massa dan internet terbatas, ia memberikan impak yang besar terhadap mempengaruhi akhlak seseorang. Akhir sekali, undang-undang yang tidak dikuatkuasakan akan menyebabkan sesetengah masyarakat merasakan undang-undang negara ini sebagai perkara yang remeh. Ini kerana disebabkan tidak mempunyai pemimpin yang tegas dalam menguatkuasakan undang-undang menjadi salah satu faktor dan asbab keruntuhan akhlak. Jadi, kesan daripada punca yang dinyatakan oleh saudari Iman terbahagi kepada tiga, iaitu kesan terhadap manusia, masyarakat dan negara. Kesan terhadap manusia. Terdapat banyak impak negatif yang menjadikan seseorang individu itu tidak berakhlak sebagaimana yang diingini oleh Rasulullah SAW. Contohnya, melawan kata ibu bapa, menipu, berbohong, berkata kasar, melawan kata
buru-buru dan seumpamanya. Hal ini akan memberikan kesan yang mendalam kepada kehidupan individu itu sendiri. Kedua, kesan ke atas masyarakat. Keharmonian masyarakat akan terjejas akibat berlakunya salah faham, pergaduhan dan permusuhan antara kaum. Terakhir, kesan ke atas negara. Sesebuah negara itu akan rosak, jatuh dan mundur akibat pemimpin dan rakyatnya yang saling tidak mengamalkan akhlak dalam kehidupan seharian. Terdapat berbagai cara untuk mengatasi masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan umat Islam di Malaysia. Antaranya, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai benteng utama. Pendekatan kepada Al-Quran dan As-Sunnah merupakan antara rujukan utama dalam membentuk akhlak mahmudah dalam diri. Selain itu, menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan. Ikutan yang bersungguh-sungguh dalam mengaplikasikan sunnah Rasulullah SAW dalam setiap aspek kehidupan akan mewujudkan umat Islam cemerlang. Seterusnya, mendatangkan kisah dengan menegur secara berhemah. Contohnya, menegur perbuatan mungkar di depan mata, bermuhasabah diri dan menegur dengan cara yang baik. Akhir sekali, peranan ibu bapa juga penting dalam membendung keruntuhan akhlak anak-anak. Contohnya, ibu bapa perlu mendidik anak-anak sejak kecil lagi bagi mengelakkan diri mereka daripada terjebak dengan gejala negatif dan menjadikan diri mereka sendiri sebagai contoh yang terbaik kepada anak-anak mereka. Terdapat pelbagai kepentingan menjaga akhlak dalam kehidupan manusia. Dalam arti kata lain, kesan positif pada diri kita. Antaranya, kita dapat melahirkan umat Islam yang bertamadun dan dihormati. Kalau kita tengok daripada akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW, dia dapat menarik hati ramai masyarakat zaman dahulu untuk memeluk Islam. Seterusnya, melahirkan masyarakat yang mempunyai produktiviti profesional. Islam sangat menekankan soal kejujuran, tanggungjawab, saling menghormati dan sebagainya. Seterusnya, membina keluarga yang sejahtera. Kalau tiadanya akhlak, bagaimana untuk kita membina keluarga yang sejahtera? Kita kena cek akhlak kita terhadap ibu bapa, akhlak kita terhadap adik-beradik, akhlak terhadap saudara mara dan sebagainya. Seterusnya, lambang kesempurnaan iman dan ketinggian takwa. Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, seseorang yang sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhir sekali, menjadi instrumen dakwah yang berkesan terhadap penyebaran keindahan Islam. Cantiknya Islam dapat menarik perhatian ramai yang melihatnya, terutama mereka yang bukan Islam. So, okey, berdasarkan apa yang kami nyatakan dan kami tamsilkan, Jauhilah segala punca yang saya nyatakan. Anda dapat mengelakkan kesan negatif. Macam mana nak elak punca tu? Ikutlah cara mengatasi yang saya katakan tadi. Barulah korang akan dapat kesan yang positif. Faham tak? okey guys, hari ini kita nak simak apa ayat dia? Berdasarkan apa yang kami nyatakan serta yang kami tamsilkan, Terang je. Weh, terang sangat weh. Weh, terang gila weh. Kak, kau sini. Kau tengok sini terang dia macam mana weh. Wah, Nur. Lambatlah. Konsep anak mulia dalam Islam. Ketelak hari ini. Jadi, Pagi. Apa ni? Dalam menjaga akhlak menjaga akhlak dalam macam dekat. Pi, janganlah tengok weh. Mana tu Pi weh. Mana tu Pi weh. Sia. Salah weh.